Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perkukuh hubungan Kuala Lumpur dan Abu Dhabi, fokus pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan di Istana Kasar Asyati semalam. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan berkaitan isu antarabangsa dan kerjasama sedia terjalin. Selain menyatakan komitmen bagi memenuhi visi bersama, antaranya dalam bidang ekonomi, perdagangan, tenaga boleh perbaharui dan pelaburan demi masa depan yang lebih mampan. Malaysia sedia menjadi hub utama bagi pelabur dari UAE. Perdana Menteri menyatakan komitmen berkenaan selepas pertemuan meja bulat bersama 40 wakil dari 21 syarikat besar di Abu Dhabi. Selain menjelaskan, asas kepada industri dan perniagaan negara bukan sahaja disokong dengan kemudahan asas yang bersesuaian, malah polisi yang kukuh. Semua permohonan kemasukan ke 1,334 institusi TVET seluruh negara perlu dibuat melalui saluran tunggal iaitu unit pengambilan TVET mulai 30 Oktober ini. Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang yang diselia Kementerian Sumber Manusia. Perkara tersebut diputuskan melalui mesyuarat Majlis TVET yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri bertujuan menyelaraskan permohonan bagi mengelakkan pertindihan. Kerajaan masih menunggu maklum balas daripada Indonesia bagi mencari penyelesaian segera berdasarkan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. Malaysia setakat ini belum menerima respons selepas menghantar surat kepada negara berkenaan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berharap Indonesia dapat memberi maklum balas secepat mungkin bagi menyelesaikan masalah jerebu antara kedua negara. Menteri-Menteri Pertanian ASEAN memberi jaminan akan mengutamakan negara anggotanya dalam membekalkan bekalan beras. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Thailand dan Vietnam telah menyatakan persetujuan dan komitmennya demi memastikan bekalan mencukupi dalam negara. Bagi menangani isu monopoli beras import, KPKM dicadang mengeluarkan permit import kepada agensi kerajaan bagi mengawal selia urusan import beras negara sekaligus mengelak berlaku isu ketirisan dan penyelewengan beras di pasaran. Ini antaranya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Lembaga Pertubuhan Beladang dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Perkara itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Prihatin Kemiskinan dan Pendidikan Kedah. Sementara itu, Melaka menerima lagi 80 tan metrik beras putih tempatan yang akan diedar bagi menampung keperluan rakyat negeri itu. Ia menjadikan keseluruhan sejumlah 300 tan metrik makanan ruji itu telah diterima. Di Perlis, Fama telah edarkan 67 tan metrik beras putih tempatan ke 25 outletnya seperti Agrobazar Kedai Rakyat, Agrobazar Rakyat serta jualan Agromadani. Usaha itu dilaksana menerusi Pelan Intervensi Pengedaran Beras Putih Tempatan. 1.5 hingga 2 tan metrik diagihkan kepada setiap outlet terbabit. Setakat ini, edaran lebih teratur dan bekalan akan sentiasa ditambah mengikut keperluan semasa. Dalam pada itu, rakyat dinasihat tidak melakukan pembelian panik kerana bekalan beras putih tempatan dan import mencukupi. Jelas Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Negeri Selangor, tindakan itu boleh menyebabkan gangguan rantaian bekalan setempat. 15 pemborong dilantik bagi membantu menyalurkan bekalannya kepada pemegang lesen runcit beras di negeri berkenaan. Dua beradik maut selepas motosikal dinaiki terbabit kemalangan di kilometer 45 Jalan Hutan Melintang Bagan Datuk. Kedua-dua mangsa berusia 15 hingga dan 13 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Motosikal dinaiki mangsa dipercayai cuba memotong sebuah kenderaan dari arah sama sebelum bertembung dengan kenderaan lain dari arah bertentangan. Di Iskandar Puteri Johor, 2 individu maut selepas kenderaan dinaiki dirempuh kereta lain yang dipandu secara melawan arus. Insiden berlaku pada 4.20 pagi semalam mengakibatkan pemandu dan penumpang kenderaan masing-masing berusia 19 tahun
meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri maklumkan pemandu berusia 30 tahun parah dan sampel darah telah diambil bagi tujuan analisa kandungan dadah dan alkohol. Bagaimanapun, pihak polis belum dapat pastikan sama ada pemandu terbabit di bawah pengaruh dadah atau alkohol. Seorang lelaki orang asli maut dibaham seekor harimau ketika keluar menyumpit di kawasan ladang kelapa sawit Pos Pasik, Gua Musang, Kelantan pada Selasa. Mayat mangsa berusia 25 tahun dari kampung Sugi Pos Pasik ditemukan penduduk kampung semalam dengan kesan cakaran haiwan itu di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Gua Musang mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian tersebut. Kes gaduh trak tunda di Kampung Malaysia Tambahan Ceras Isnin lalu, 12 lagi suspek ditahan sekitar ibu negara pada Rabu menjadikan jumlah keseluruhan suspek ditahan 22 orang. Ketua Polis Daerah Ceras berkata mereka yang ditahan berusia 20 hingga 35 tahun. Kesemua mereka direman 3 hari dan dalam kejadian awal pagi Isnin itu, polis menerima makluman mengenai pergaduhan yang dipercayai membabitkan 2 kumpulan pekerja trak penunda kereta yang berebut pelanggan. Seorang pemilik bengkel kereta serta 3 warga Myanmar ditahan bersama hasil curi dalam serbuan di sebuah bengkel dekat Kelang, Selangor bulan lepas. Kesemua suspek berusia antara 26 hingga 42 tahun ditahan menerusi opjak. Kesihatan mendapati sindiket didalangi seorang individu tempatan yang mengendalikan urusan kenderaan yang dicuri untuk dileraikan di bengkel di Kelang yang kini masih bebas. Setelah operasi itu, polis Sentul berjaya menyelesaikan 15 kes kecurian kenderaan yang dilaporkan sebelum ini. Satu sindiket penipuan kutipan derma secara dalam talian tumpas dengan penahanan 55 individu dalam serbuan di sebuah premis di Kepong. Aktif sejak 5 tahun lepas, sindiket berselindung di sebalik nama 3 persatuan kebajikan ketika membuat panggilan kepada mangsa untuk mengutip derma. Selain mengiklankan derma kebajikan melalui laman sosial Facebook untuk meraih simpati penderma, 50 suspek direman hingga hari ini, manakala 5 lagi direman hingga Ahad bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Obdadu khas di Johor diteruskan. 18 individu termasuk seorang wanita ditahan polis Johor pada Rabu. Kesemua mereka dalam lingkungan usia 19 hingga 66 tahun dicekup selepas didapati terlibat kegiatan judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen hasil pemeriksaan ke atas 18 premis. Turut dirampas telefon bimbit, mesin pencetak mudah alih dan wang tunai. Baik, di Kota Baru, seorang penjawat awam mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan mencuri lembu dan mengingkari perintah anggota penguatkuasa. Tertuduh berusia 43 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dan menetapkan Ahad ini sebagai tarikh hukuman dan fakta kes. Seorang pemandu teksi warga emas didakwa di Mahkamah Session Alustar atas pertuduhan membawa 5 warga Myanmar yang diseludup di Changlun bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkod selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan. Hakim tidak membenarkan tertuduh dijamin dan menetapkan 8 November depan untuk sebutan semula kes. Tertuduh kemudian dihantar ke penjara Alustar bagi menunggu tarikh perbicaraan semula. Ini pula di Negeri Sembilan, setiap individu yang memohon lesen memelihara anjing wajib mandulkan haiwan berkenaan. Keputusan kerajaan negeri itu sebagai langkah mengawal populasi anjing yang merupakan isu besar di kawasan pihak berkuasa tempatan. Esko J. Arul Kumar berkata, inisiatif ini dapat mengurangkan risiko keselamatan dan sensitiviti kepada semua penduduk. Japan Negeri Pahang melaksana program Info on Wheels bagi mengajak lebih 16,000 pengundi PRK pelanggai untuk keluar mengundi esok. Menurut pengarahnya, 4 unit kenderaan digerakkan ke 9 pusat daerah mengundi bagi melaksanakan program selama 3 hari bermula Rabu lalu. Evahan dibuat bagi memberi kesedaran mengenai kepentingan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. PRK pelanggai menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon PN, Datuk Amizar Abu Adam, calon PN dan calon bebas.
Tambah baik infrastruktur pasar dan fasiliti sukan antara perkara pertama yang akan dilaksana calon BN Datuk Amizar Abu Adam sekiranya memenangi PRK Dewan Negeri Pelangai. Selakuan Anjati Felda Cembomoy, program Tanah Rancangan akan menjadi permulaan sebelum diperluas ke kawasan kampung tradisional. Beliau turut mengingatkan pengundi luar untuk keluar mengundi esok selain membuat pilihan terbaik demi kebaikan kawasan tersebut. 450 unit rumah rakyat Pahang disiapkan untuk fasa keempat tahun ini. Menteri Besarnya berkata ini bukti kerajaan negeri sentiasa memenuhi keperluan asas rakyat termasuk menyediakan kediaman yang selesa. Rumah tersebut akan diberi kepada rakyat secara percuma. Ia turut diperluas kepada masyarakat orang asli dengan peruntukan RM7.5 juta untuk 100 unit rumah. Pelbagai inisiatif dan insentif dirangka pihak berkuasa Kemajuan Risda bagi memajukan semula hampir 410,000 hektar kebun getah terbiar di seluruh negara. Pengarah Produktiviti dan Pemasarannya berkata, ini termasuk pelaksanaan kempen gerakan peningkatan produktiviti getah kepada 221,000 pekebun kecil. Menerusinya, Risda menyasarkan keluasan kebun terbiar dan tidak bertoreh. Ini dapat dikurangkan sebanyak 80,000 hektar setahun. Dasar franchise negara akan diperkenal bagi memperkasa pembangunan industri itu sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub perniagaan franchise di Asia Tenggara. Bagi merealisasi hasrat tersebut, KPDN disaran bekerjasama dengan Persatuan Franchise Malaysia untuk memastikan sasaran ditetapkan dapat dicapai. Selain menganjurkan persidangan franchise ASEAN memandangkan Malaysia bakal menjadi hos persidangan ASEAN tahun depan. Bank Negara Malaysia akan memperhalusi beberapa aspek rangka kerja penanggung insurans dan takaful digital DITO. Ia berdasarkan maklum balas draft dedahan rangka kerja berkenaan yang diterbitkan November tahun lepas. Antara aspek yang akan diperhalusi, penambahbaikan bagi model perniagaan baru muncul dan inovatif seperti insurans sertaan dan insurans sebagai perkhidmatan. Telekom Malaysia Berhad TM mengumumkan kemas kini bagi pakej jalur lebar Unify sebagai komitmen untuk menambah baik akses dan keterangkuman digital di negara ini. Ini termasuk plan dengan kelajuan 100 MB sesaat pada harga RM99 sebulan. Untuk masa terhad, TM memberikan potongan harga RM10 bagi plan sama. Peralihan akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga Januari 2024. Pakej Unify Rahmah turut ditawar kepada komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan dan PMKS. Pembesaran kawasan balai berlepas lapangan terbang antarabangsa Senai Johor mampu melonjakkan ekonomi negeri itu dalam sektor pelancongan dan perniagaan. Jelas Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi, usaha ini juga bagi menampung kapasiti penumpang. Di lapangan terbang itu meningkat daripada 4 juta kepada 5 juta penumpang setahun. Projek RM12 juta turut merangkumi penambahan tempat duduk dan menaik taraf capaian internet 5G. Baik, ini perkembangan insiden tembakan pusat beli belah di Thailand. Polis negeri itu menahan 2 lelaki yang disyaki menjual pistol kepada suspek kejadian yang berumur 14 tahun. Kedua-dua lelaki itu ditahan di wilayah Yala, selatan Thailand dan dihantar ke Bangkok untuk disoal siasat. Remaja berkenaan dipercayai menggunakan pistol peluru kapur yang diubah suai untuk menembak peluru hidup. Kebakaran dan banjir telah menjejaskan sebahagian pantai timur Australia. Keadaan cuaca tidak menentu telah memberi kesan kepada 2 negeri terbesar iaitu New South Wales dan Victoria. Menurut Biro Meteorologi Australia, banjir kilat di timur Laut Victoria dijangka berterusan sehingga Rabu. Di New South Wales, kebakaran belukar turut menjejaskan bandar Bermagoi yang terletak kira-kira 300 km dari barat daya Sydney. Tentera Iran mengadakan latihan ron berskala besar di seluruh negara pada Selasa. Ini bagi meningkatkan tahap persediaan menghadapi pertempuran kenderaan udara tanpa pemandu UAV dalam peperangan sebenar. Latihan 2 hari itu melibatkan hampir 200 drone yang dibangunkan tentera darat, udara, laut dan unit pertahanan udara negara itu. Saudara, Kanta 7.44 pagi berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.